merupakan sejenis haiwan yang bersaiz besar dan juga merupakan salah satu haiwan bela jinak. Kuda ialah spesies daripada famili Equidae dan berada dalam kelas mamalia, iaitu haiwan yang menyusui anaknya. Nama saintifik bagi kuda adalah Equus caballus atau Equus ferus caballus. Kuda biasanya hidup selama kira-kira 20 tahun sehingga 30 tahun. Old Billy adalah kuda tertua pernah direkodkan dan berusia 62 tahun. Makanan untuk kuda bergantung kepada tempat tinggal mereka. Dalam persekitaran semula jadi, sumber utama makanan mereka adalah rumput, manakala bagi kuda yang tinggal di ladang, sumber makanan mereka adalah pelet kuda dan jerami. Saya akan menerangkan berkenaan jenis-jenis kuda di Malaysia. Yang pertama, di negeri Kelantan terkenal dengan kuda padi ataupun kuda berlimo maupun kuda padi yang dikacupkan dengan kuda Arab. Manakala di negeri lain seperti di Johor pula terkenal dengan kuda sisik. Selain itu, saya akan terangkan berkenaan dengan penjagaan dan pengurusan kuda. Yang pertama daripada segi kebersihan, yakni kandang mestilah bersih, ataupun yang kedua, pupuk juga perlulah dikeluarkan sekurang-kurangnya sehari sekali. Yang kedua, daripada segi peralatan, gunakan peralatan kuda yang tidak menyentuh bahagian tengah tulang belakang kuda. Daripada segi aspek yang ketiga pula, daripada segi makanan dan air, sentiasa mendapatkan bekalan makanan dan air yang bersih. Dan yang terakhir, daripada segi makanan juga mestilah bebas daripada habuk, kula dan bahan toksik. Fizikal dan kesihatan juga termasuk dalam salah satu cara untuk penjagaan dan pengurusan kuda. Contoh-contoh kaedah penjagaan kuda adalah seperti menyelia keadaan kuda dengan baik di dalam stable, pengasingan khusus buat kuda seperti kuda jantan muda, kuda stallion, anak sapi, kuda betina yang bunting dan kuda yang sakit. Proses pembersihan kuda seperti mengesat peluh kotoran dan mandi perlu dijalankan selepas aktiviti tunggangan. Aspek kesihatan pula, kuda yang sakit perlulah diasingkan daripada kuda yang lain dan ditempatkan di dalam stable yang berasingan dalam tempoh rawatan. Bagi kuda yang menyertai pertandingan, suntikan vaksin equine influenza dan encephalitis Jepun perlulah diambil untuk mengelakkan daripada penyakit berjangkit di antara kuda. Assalamualaikum. Saya akan membincangkan tentang peralatan untuk menunggang kuda. Peralatan untuk menunggang kuda dinamakan sebagai tag. Tag boleh dibahagikan kepada 3, iaitu bridle and bit, saddle pad and clothes, dan saddle with stirrup. Bridle and bit adalah sepasang tali yang digunakan untuk mengawal pergerakan kuda. Antara peralatan dalam bridle and bit adalah rein, bit, noseband, broband, chickpiece, short lash dan martingale. Yang kedua, saddle pad saddle cloth boleh digunakan untuk menjerat peluh, menjadi cushion kepada saddle serta untuk melindungi bahagian belakang kuda. Yang ketiga, saddle with stirrup adalah penting untuk struktur sokongan bagi penunggang atau beban lain yang dililit di belakang kuda. Antara peralatan dalam saddle and stirrup adalah seat, pommel, cantle, stirrup leader dan gird. Seterusnya, kita pergi kepada teknik-teknik asas menunggang kuda. Yang pertama ialah teknik menaiki kuda. Penunggang hendaklah meletakkan kaki kiri pada stirrup atau tempat pemijat kaki apabila berada di sisi kiri kuda sambil memegang tali rein dan tempat duduk di atas kuda tersebut. Kedua ialah teknik mengendalikan kuda untuk bergerak. Penunggang hendaklah mengenakan tekanan pada perut kuda dengan menghentakkan kaki sedikit padanya dan kuda akan terus bergerak ke hadapan. Ketiga ialah teknik untuk memberhentikan pergerakan kuda. Penunggang mestilah memberatkan diri ke atas kuda dan melonggarkan pegangan tali rein. Ini akan menyebabkan pergerakan kuda semakin perlahan sehinggalah berhenti. Sekarang saya akan menerangkan tentang jenis-jenis sukan dan aktiviti berkuda. Yang pertama adalah pertandingan berkuda, seperti sukan polo dan sukan lumba kuda. Sukan seperti ini menggunakan kuda sebagai medium untuk mempertandingkan skill dan teknik berkuda. Yang kedua adalah terapi berkuda. Aktiviti terapi berkuda digunakan sebagai alternatif fisioterapi terutama bagi golongan yang mempunyai masalah tulang,
seperti orang kurang upaya. Dan yang terakhir, kuda juga digunakan sebagai aktiviti rekreasi, terutama di tempat-tempat pelancongan dan pantai untuk menikmati pemandangan sekitar. Saya akan menceritakan tentang kelebihan menunggang kuda. Yang pertama ialah dapat menyihatkan seluruh anggota badan dan juga dapat menghilangkan sakit bahagian badan. Ini kerana bila kita menunggang kuda, badan kita akan mengikut rentak kuda dan postur badan kita dapat dibetulkan. Seterusnya, dapat memupuk keberanian diri dan juga dapat mengawal emosi. Kerana kalau kita takut bila kita menunggang kuda, sekaligus kita kena berani dan juga dapat mengawal emosi sebab kuda dapat merasai kita ni emosi stabil ke tidak. Jadi kalau kita tak cukup berani, jadi kuda tu yang akan mengawal kita, bukan kita yang akan mengawal kuda. Seterusnya, dapat menguatkan mental dan memulihkan penglihatan. Ini kerana darah dapat mengalir dengan lancar ke bahagian-bahagian tersebut, seperti otak dan juga Assalamualaikum. mata. Hari ini saya akan menceritakan tentang pencapaian yang membanggakan dalam sukan berkuda di Malaysia. Pada tahun 2017, Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin bukan sahaja telah meraih pingat emas, malah telah mencipta rekod terbaru pada Sukan SEA 2017 di Kuala Lumpur dalam acara sukan kuda lasak kategori individu. Beliau memulakan perlumbaan sejauh 80 km dan telah mencatat masa selama 3 jam 48 minit dan 38 saat. Seterusnya, skuad memanah tradisional berkuda negara yang melakarkan kejayaan di Jeonju, Korea Selatan telah merangkul 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 1 pingat gangsa di kejohanan memanah berkuda dunia ke-15 dan kejohanan seni mempertahankan diri pada tahun 2019. Malaysia telah mencatatkan kuasa baru sukan memanah tradisional berkuda dunia. Erina Emelina Ismail yang merupakan pemanah berkuda wanita negara telah dinobatkan sebagai juara pertandingan pemanah berkuda pada tahun 2016 dan beliau juga telah memenangi pingat gangsa dalam acara Masahi iaitu acara berpasukan dalam World Martial Arts Mastership di Korea Selatan pada tahun yang sama. Kuda merupakan salah satu binatang yang penting dan memberi banyak sumbangan kepada manusia. Sumbangan yang pertama adalah dari segi sukan, di mana kita dapat lihat sukan berkuda ataupun lebih dikenali sebagai equestrian yang banyak dipertandingkan di peringkat Olimpik. Yang kedua adalah dari segi pekerjaan. Ini dapat dilihat di mana beberapa negara menggunakan kuda sebagai polis yang digunakan untuk meronda ataupun mengawal sesebuah kawasan. Yang ketiga adalah dari segi hiburan ataupun rekreasi, di mana kuda digunakan untuk sesetengah majlis perarakan ataupun kuda dijadikan sebagai satu daya tarikan di tempat seperti zoo. Yang keempat adalah dari segi terapi, di mana kuda digunakan untuk orang kurang upaya bagi merangsang tahap kecerdasan mental dan juga fizikal. Yang seterusnya ialah iktibar. Antara iktibar yang kami dapat daripada aktiviti berkuda ini ialah kepentingan masyarakat Malaysia beriadah dan aktif dalam kehidupan seharian. Amalan riadah atau bersukan perlu dijadikan perkara yang penting dalam kehidupan seharian bagi melahirkan masyarakat yang cerdas pemikiran dan kuat fizikal. Seterusnya, iktibar kedua yang kami dapat daripada aktiviti berkuda ini ialah kekuatan dan keberanian dalam kompetitif yang sihat. Kuda dikenali sebagai haiwan tunggangan yang sering digunakan dalam peperangan. Ini melambangkan betapa pentingnya peranan kuda. Dengan melakukan aktiviti berkuda, kita dapat memupuk masyarakat yang lebih berani dan berdaya saing. Assalamualaikum. Saya akan membincangkan tentang kaitan kuda dengan subjek kenegaraan. Yang pertama, kuda penting untuk segi ekonomi negara. Ini kerana pada waktu dahulu, kuda digunakan sebagai pengangkutan untuk membawa barang dagangan. Para pedagang yang memiliki kuda dianggap sebagai orang bangsawan pada waktu tersebut. Selain itu, kuda juga boleh dikaitkan dengan sikap kerjasama. Ini dapat diperhatikan melalui penggunaan bilangan ekor kuda untuk menarik beban. Melalui ini, kita dapat perhatikan bahawa apabila 2 ekor atau lebih bilangan kuda bekerjasama untuk menarik beban, maka lebih banyak beban boleh dibawa berbanding seekor kuda. Dalam membina sesebuah negara, para pemimpin perlu memupuk sikap bekerjasama supaya dapat melancarkan lagi proses pembentukan negara. Seterusnya, kuda juga boleh dikaitkan dengan sifat kepekaan terhadap persekitaran sekeliling. Kuda memiliki deria-deria yang tajam dan dapat mengesan pergerakan maupun dari jarak yang jauh.
Melalui ini, kita dapat kaitkan dengan subjek kenegaraan bahawa kita perlu sentiasa peka dengan perubahan negara masa kini demi memastikan negara terus aman dan makmur. Para pemimpin dan peneraju negara perlu peka dengan perubahan politik serta ekonomi supaya dapat membawa nama negara ke peringkat antarabangsa.